Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelayar utusan online Kosmo Online. Langsung bersama kami dipancarkan khas oleh MMTV melalui medium utusan dan juga Kosmo. Hari ini kami sekali lagi tampil di kaca TV dan juga kaca media sosial anda untuk berkongsi isu-isu semasa, dan hari ini pilihan kami isu yang sememangnya panas dan tak pernah sejuk saya kira, berkaitan dengan isu penipuan online ataupun penipuan dalam talian yang semakin hari semakin bermaharajalela. Dan untuk bercakap dan juga mengupas mengenai isu berkenaan, kami undangkan khas bersama kita di studio pada hari ini Datuk Dr. Amiruddin Abdul Wahab selaku Ketua Pegawai Eksekutif Cyber Security Malaysia bersama saya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Sihat Datuk? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, hari ini pertama kali ni kita terus nak bagi soalan-soalan panas lah Datuk. Boleh Baik, sebelum kita melangkah berkenaan dengan cyber security, berkenaan dengan scammer semakin bermaharajalela ni, mungkin Datuk boleh cerita dan kongsikan sedikit berkenaan dengan cyber security itu sendiri Datuk. Okey, terima kasih Arif. Bila kita pertama sekali saya ucapkan terima kasih lah kepada MMTV menjemput saya untuk slot hari ini. Bila sebut tentang Cyber Security Malaysia, mungkin ramai tidak kenal siapa kami. Sebenarnya Cyber Security Malaysia adalah sebuah agensi teknikal pakar keselamatan cyber negara yang telah pun beroperasi. Untuk tahun ini adalah jubli perak kami, iaitu yang ke-25 tahun. Dan kami merupakan agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia atau KCOM. Jadi peranan kami sebenarnya membangun dan menawarkan pelbagai perkhidmatan inovatif yang berkaitan tentang keselamatan cyber, dan juga mengenal pasti bidang-bidang yang mungkin memberikan impak kepada keselamatan negara, khususnya di alam cyber. Atau secara umumnya orang kata e-kedaulatan atau e-keselamatan negara. Dan di situ juga kita mengambil selain daripada itu, kita antara perkhidmatan yang kita tawarkan mengurus insiden ataupun dipanggil incident response kepada insiden cyber. Kita juga menawarkan perkhidmatan bantuan teknikal. Kita juga menawarkan program-program latihan dan kesedaran keselamatan cyber dan pelbagai. Jadi kita sentiasa membantu negara, khususnya dengan bekerjasama dengan pihak-pihak berkuasa atau dipanggil law enforcement agency seperti polis, SKMM dan sebagainya, memberi bantuan-bantuan teknikal dalam penyiasatan mereka. Jadi itulah Cyber Security Malaysia secara ringkas. Walaupun secara ringkas Datuk, SKMM, polis dan sebagainya memang satu orang kata badan yang dikenali. Tapi dengan adanya cyber security, orang kata sebenarnya merupakan satu pihak yang cukup expert dalam menyelesaikan dan juga membantu apa-apa isu yang perlu diselesaikan. Baik, bercakap mengenai tajuk kita pada hari ini, scammers semakin bermaharajalela ataupun penipuan dalam talian. Sebenarnya bila kita rujuk Datuk, Bank Negara Malaysia juga telah pun menyediakan ataupun memaparkan penipuan dalam talian berkenaan dengan pelaburan dan sebagainya adalah antara isu yang kerap mendapat makluman ataupun kerap untuk diajukan oleh masyarakat di luar sana. Dan 2021 juga penipuan dalam talian meningkat 80% Datuk. Mungkin untuk permulaannya, apakah sebenarnya penipuan dalam talian ni? Bagaimana corak mereka menipu juga Datuk? Okey. Bila kita sebut tentang penipuan dalam talian atau scam, sebenarnya adalah satu kaedah penipuan yang ada motif lah. Motifnya kebanyakannya bersifat motif kewangan. Di mana mereka akan menipu menggunakan gadget-gadget, mungkin handphone, dan juga kaedah aplikasi seperti apps yang ada, seperti internet, seperti WhatsApp dan sebagainya, social media, untuk menipu lah. Dan dia ada pelbagai jenis. Di Cyber Security Malaysia kita ada satu pusat bantuan di mana dipanggil Cyber 999. Cyber 99. Dan pusat bantuan Cyber 999 ini ada tempat di mana siapa-siapa pun, netizen, baik individu maupun sebuah organisasi, baik di public sector ataupun di private sector, jika berlaku insiden pada mereka di alam cyber, mereka boleh lapor kepada kita percuma. Dan
apa yang berlaku, kita telah mengoperasikan Cyber 99 ini dah lama, bertahun-tahun, dan kita telah mengkategorikan pelbagai insiden tersebut kepada 8 ke 9 kategori. Dan antara yang top sebenarnya, khususnya dalam 8 tahun kebelakangan ini, adalah yang tertinggi insiden yang dilaporkan kepada kami adalah berkaitan dengan penipuan. Yang sebenarnya merangkumi 70% daripada keseluruhan insiden yang dilaporkan. Nak menunjukkan tingginya, seperti mana yang Arif sebut tadi, insiden-insiden berkaitan tentang penipuan dalam talian ataupun scam. Dalam penipuan, kategori penipuan ni, kita ada jugalah, selain dua ada kategori penipuan, kita ada penggodaman, keserangan kod khasat dan sebagainya. Tapi penipuan ini yang paling tinggi setiap tahun. Dan boleh kata dalam average, dalam lebih kurang 7,000 insiden, daripada 10,000 insiden yang dilaporkan kepada kami. Dan bila kita lihat dalam penipuan ni, dia ada beberapa kategori, sub-sub kategori, antaranya macam scam. Kita selalu dengar pasal scam, isu love scam, Macau scam, job scam, parcel scam. Itu satu kategori scam. Kita juga dengar isu apa kita panggil phishing. Phishing juga ada kategori penipuan. Dia macam phishing ni memancing. Dia memancing maklumat, memancing data, memancing user ID. Contohnya dia buat website ataupun page yang nampak macam website betul, sebuah bank contohnya. Katalah Maybank to you ke, CIMB ke, nampak macam betul, tapi sebenarnya tidak. Kalau kita notice sebenarnya ada elemen-elemen yang sebenarnya rupa sama tapi bukan dia. Jadi kita klik, waktu di situ dia akan pancing maklumat kita, user ID kita ingatkan betul. Di situlah lepas tu nanti dia mula ambil duit kita dan sebagainya. Jadi kaedah ada macam-macam lah penipuan, mengenai phishing boleh, scam yang saya sebut tadi, dan pembelian dalam talian yang kadang tu dia buat portal macam e-commerce yang dia jual sesuatu tapi tak sampai, benda lain yang sampai. Ataupun tak sampai langsung barang yang dia order. Jadi ini semua kategori-kategori, dan seperti mana yang Arif sebut tadi, penipuan atau scam dalam talian ini adalah merupakan kategori yang tertinggi dilaporkan di kami di Cyber Security Malaysia. Dan kalau tak salah saya, di pihak PDRM, dia antara tahun 2020 hingga 2022 menganggarkan lingkungan 5 bilion lebih jumlah kerugian hasil daripada jenayah komersial, dan 68% adalah berkaitan tentang penipuan dalam talian. Jadi inilah apa orang kata seriusnya isu berkaitan tentang penipuan dalam talian ini ataupun scam dan sebagainya. Betul. 5 bilion 2020 sehingga 2022, bukan satu jumlah yang sedikit. Malah untuk tahun 2021 sahaja, Datuk, kalau tak silap saya, maklumat mendedahkan 14 juta melibatkan jumlah kerugian dalam kalangan pengguna. Itu dalam tempoh PKP. Kita duduk rumah. Tapi penipuan ini meningkat sebab ramai orang buat pembelian secara dalam talian. Betul. Baik, selain daripada kita tahu, Datuk celah cerita tadi antara contoh-contoh penipuan yang telah dibuat, tapi sebenarnya bila kita imbau balik, kita tengok kes-kes yang berlaku ni melibatkan kerugian berbelas-belas ribu, Datuk. 20,000, 30,000, bukan sikit, bukan RM1 dua. Soalannya, adakah penipu ni ataupun penjenayah ni tahu kita ni ada duit? Tak, sebenarnya dia nak tipu kita ni. Dia kadang-kadang ada yang targeted. Ada juga yang dia orang kata macam menjala lah. Kena-kena lah. Bila contohnya macam saya sebut scam tadi, ada beberapa kategori. Contohnya kalau macam love scam. Love scam ni adalah satu kaedah di mana dia gunakan kaedah dipanggil social engineering kalau bahasa kami lah, bahasa teknikal. Tapi saya gunakan bahasa mudah dan layman. Dia ni secara konsep dia adalah menggodam hati. Allahu Akbar. Menggodam hati. Apa yang berlaku ialah seseorang tu dia kadang-kadang bila love scam ni, dia selalunya dia target wanita. Tahu, wanita yang mungkin kesunyian, ataupun even wanita yang senior pun ada, yang dah pencen, yang dah mungkin suami dah kematian. Bukan hanya orang bujang saja, yang berumur pada, lepas tu dia mula berkawan di media sosial. So dia mula kawan-kawan, ini dia panggil social engineering. Dia nak, tujuan social engineering itu nak membina kepercayaan, trust in you. Itu yang saya kata menggodam hati tu, dia curi hati sampai lah tu. Sampai kita sampai kita percaya kat dia.
Dan selepas itu bila dah percaya, dia dah tengok okey. Dia targeted lepas tu dia pun mulalah pancing, kata saya ada masalah ini, masalah tu, dia nak bantuan duit, tolong kirimkan. Ya. Jadi kawan tu dia dah kenal, dia dah dah percaya. Jadi dia pun orang kata mulalah bagi. Dan kebanyakan saya sebut tadi, antara juga yang terlibat ialah contohnya wanita-wanita yang berumur, kerana mereka ni orang dah pencen, banyak duit. KWSP banyak. Dan lepas tu suami KWSP banyak, dah duit pancing, gratuity. Lepas tu suami dah tak ada. Jadi memang target itu ada. Itu satu kategori. Tapi ada juga yang pula yang tak kira lah sama dia ada duit ke tidak. Contohnya mungkinlah orang muda. Orang muda yang dia panggil job scam, nak cari kerja. Tiba-tiba Arif dia kata ada satu tawaran lah daripada media dekat Arab Saudi ke dekat Dubai. Dia bagi gaji Arif 5 kali ganda. Allah. Nak pergi terus ni. Nak pergi ni. Kan? Kerja sama, marah lebih mudah. Orang kata ringan dia punya kerja. Kan? Semua. Dia boleh proses benda tu. Tapi ada processing fee. Kan? Bayarlah sikit processing fee. Katalah gaji sini, katalah 3,000, 5,000 kan. Sana dia bagi 5 kali ganda ataupun 4 kali ganda ke. Katalah 20,000. Benda yang sama. Oi, menarik tu. Lepas tu dia kata tak apalah, bayar dia punya fee, processing fee RM2,000 je. Apalah RM2,000 berbandingkan dengan gaji. Berbanding RM50,000. Tapi sebenarnya dia sudah berjaya menggodam hati Arif sehingga Arif percaya. Ada Arif memberikan duit RM2,000 tu kepada dia untuk processing fee. Yang akhirnya tak tahu bercerita lepas dia dapat duit. Jadi itu job scam. Belum lagi kisah macam-macam lagi yang pausa scam. Itu dalam phishing tadi. Phishing itu satu kaedah lain juga, Faizal. Dia memancing dengan tadi. Scam ni banyak dia guna kaedah social engineering yang tadi lah dia menawan hati dari sudut kita. Dia tahu kelemahan kita apa satu. Satu ialah kita tamak. Sebab kita tamak, RM20,000 gaji. Kan? Dia tahu masalah tu. Jadi itu yang saya kata tadi, dia social engineering tu. Jadi kalau love scam, dia tahu kita sunyi. Jadi ini antara kaedah-kaedah. Jadi penting untuk kita faham modus operandi ni sebenarnya bukan tahun ini, bukan tahun lepas. Dia dah berlaku bertahun-tahun. Mereka dah lama rancang. Dah lama. Kita lalai dia jadi satu skill, kita lalai. Dan kita tak tahu bila dah jadi mangsa, kita ke keluarga kita, kawan-kawan kita, saudara mara kita, barulah kita tahu. Jadi inilah yang berlaku dan kita lihat insiden ini terus meningkat dan terus berlaku kerana semakin ramai orang menggunakan teknologi internet ini. Betul. Baik Datuk, suka untuk saya petik Cyber 999 yang dijadikan talian untuk aduan yang dibuat di bawah cyber security, dan pihak polis juga ada menerima aduan berkenaan dengan pelbagai penipuan yang dibuat oleh penjenayah ini. Soalnya Datuk, secara kalau kita fikir logik akal lah, bagaimana mereka ini boleh menghubungi kita, tahu nombor telefon kita Datuk, dan mereka ni memiliki nombor kadang-kadang 0903 iaitu nombor pejabat. Adakah mereka ni boleh mendaftar sesuka hati, ataupun mereka ni bagaimana Datuk boleh memiliki nombor sedemikian yang sehingga kita percaya? Okey, data-data kita tidak semestinya ada pada mereka. Tapi mungkin ada pada mereka juga, kita tidak tahu. Cuma yang pasti kalau contohnya di bank telefon kita, ini yang konsep dipanggil Macau scam, di mana kadang-kadang kita dapat call daripada mahkamah, daripada polis. Dia ada nampak satu nombor yang mana dia gunakan, yang lepas tu dia kata dia dari pihak berkuasa, dan kemudian dia kata kalau kamu ada kes mahkamah, kes undang-undang yang kalau kamu nak selesai, kamu kena bayarlah. Itu yang berlaku, yang dipanggil Macau scam lah, daripada mahkamah tadi. Jadi semua ini boleh berlaku kerana dia ada maklumat-maklumat kita ataupun dia phishing maklumat kita. Yang saya akan sebut phishing tadi, kadang-kadang dia tak semestinya dia minta username, password. Kadang-kadang dia buat satu je, saya kata dia phishing ni adalah satu kaedah. Kadang dia nak phishing maklumat, tak semesti phishing duit. Dengan tu dia dapat maklumat kita. Arif, nama gini, nombor phone yang seperti ini, sekian dan sebagainya lah. Jadi dapat maklumat kita, dan dengan itu dia menggunakan itu untuk apa yang dia nak lah, motif apa yang dia nak. Contohnya kalau dia nak urusan duit, itu yang kita motif kewangan tadi, itulah cara digunakan metod modus operandi seperti yang tadi, scam tadi. Jadi teknologi ini
ini yang di bawah bidang kuasa SKMM, di mana telco. Jadi kalau kita ada apa-apa, kita boleh buat laporan kepada SKMM juga. Ya, bila ada nombor-nombor yang kita rasa ini ada nombor-nombor yang kita syak buat sangka. Ya. Dan setiap agensi seperti SKMM, seperti PDRM dan juga Cyber Security Malaysia, kita ada tempat di mana mereka boleh mana-mana netizen buat laporan insiden yang berlaku, dan kita sebenarnya di kalangan kami di belakang ni sebenarnya we work closely. Ya, tak kira lah kita report pada polis ke apa ke, kita report pada Cyber Security Malaysia juga akan escalate kepada pihak berkaitan, khususnya kepada polis dan sebagainya, jika kes itu berkaitan dengan pihak penguasa tersebut. Ya, macam kami di Pusat Bantuan Cyber 99 boleh berhubung dengan kami, kalau email cyber999@cybersecurity.my, kalau call 1300 88 2999. Juga kalau nak download, ya, kita boleh download apps free, Cyber 999 punya apps di App Store dan sebagainya, boleh download free, dan kita boleh laporkan kat situ juga. Jadi apa juga insiden. Ya, jadi bila kita lihat ini adalah satu insiden yang berkaitan tentang penipuan, maka kami akan salurkan kepada pihak polis, sebab dia tu bidang kuasa dia untuk buat siasatan. Penipuan ni adalah satu yang di bawah bidang kuasa polis. Tapi bila berkaitan tentang penggodaman, maka kami akan salurkan kepada SKMM, sebab itu di bawah akta, di bawah bidang komunikasi dan multimedia. Jadi kita banyak bekerjasama, dan tak kira lah kalau kita ada kes-kes yang kita rasa dah bawa polis pun, boleh bawa laporan polis tersebut kepada kami, dan kami akan memberikan bantuan teknikal dan memberikan nasihat teknikal yang mana kita boleh untuk membantu mangsa-mangsa ataupun yang telah pelapor insiden tersebut. Baik, dalam soal Datuk kata tadi, sekiranya ada nombor yang mencurigakan, nombor yang call kita ataupun terbukti dia telah menipu kita, kita ambil nombor tersebut, lapor kepada Cyber 999 ataupun pihak polis sebagainya. Apa sebenarnya pihak-pihak berkuasa ni boleh buat dengan nombor tu, Datuk? Okey, bila sebut tentang nombor-nombor telefon, kebanyakannya di bawah bidang SKMM. Sebab dia jaga telco. Semua tu. Jadi apa yang berlaku, sama ada dia block ke ataupun dia akan kenal pasti siapa di belakang lah. Tapi boleh je saya kata tadi, kalau nak report pada polis pun, polis kena link balik. Dia memang ada link lah antara polis dengan SKMM dan konteks cyber security, sebab kita tak jaga telco. Betul. Jadi apa yang berlaku ialah kalau benda tu dilaporkan kepada kami akan still escalate dan panjangkan kepada pihak SKMM untuk mereka deal dengan telco tersebut, menyatakan inilah nombor-nombor yang dikenal pasti sebagai contohnya buat aktiviti scam ke, aktiviti penipuan ke dan sebagainya. Supaya dengan itu tindakan yang sewajarnya boleh diambil berdasarkan akta komunikasi dan multimedia oleh pihak-pihak telco dan ISP. Sama jugalah dengan itu rekod berkenaan nombor telefon. Sekiranya saya ada rekod berkenaan dengan nombor akaun penipu, kalau ada nombor akaun penipu, boleh lapor pada polis. Sebab itu macam contoh akaun Kaldai dan dia kan setengah-tengah tu tak seperti akaun dia. Betul. Dia kena pakai akaun Kaldai. Mule account dia panggil. Nombor yang dia bagi orang lain jaga. Tapi macam mana pun sekarang ni memang telah ada, tak salah saya di dalam PDRM telah menyatakan bahawa siapa-siapa yang menjadi mule account atau akaun Kaldai ni, dia juga akan bertanggungjawab dan bersalah dari segi undang-undang. Bersubahat dalam kes ini, maka dia juga boleh diambil tindakan di bawah oleh polis. Maka jika ada nombor akaun tu, saya rasa boleh disalurkan pada polis, dan bank negara, basically polis akan deal dengan bank negara untuk mengenal pasti nombor akaun ini dan bank ini, supaya dengan ini kita boleh carilah pemilik akaun tersebut, yang mana tindakan yang sewajarnya akan diambil mengikut lunas undang-undang negara. Okey, sambung lagi kisah tu. Sekiranya pemilik akaun tersebut berjaya dijejaki, Datuk, 10,000 saya dah ditipu ni. Duit saya tu mampu tak untuk dapat balik? Itu satu soalan yang selalu ditanya. Dia bergantung kepada keadaan. Dan selalunya benda tu bukan di bawah kami lah, itu di bawah bank, sama ada dia bagi ke tidak. Kalau duit tu belum di spend, contohnya, kemungkinan bank nak bagi itu adalah. Tapi kalau orang tu dah spend, dan kita pula tak jumpa orang tu. Kalau jumpa orang tu tak apa lagi. Tapi kalau tak jumpa yang orang yang menipu kita itu. Jadi itu cabaran dia, itulah yang selalu berlaku. Ya, di mana kita belum dapat lagi siapa penipu itu, dan duit dah habis.
Jadi bila tanya bank, memang bank tak boleh nak buat apa sebab ini sesuatu yang apa orang kata di luar kesalahan tu adalah daripada diri kita sendiri. Dan bank tidak akan compensate. Tapi bank akan bantu jika kita dapat dan kita dapat penipu tersebut dan duit tu masih ada lagi. Jadi sebab itu bergantung pada keadaan. Tapi benda ni apa-apa pun bukanlah di bawah bidang kuasa kami ataupun ataupun even polis pun sebenarnya di bawah bidang kuasa bank negara sebab ia berkaitan tentang kewangan dengan duit dalam bank. Tapi Datuk, bila kita berbicara tentang urusan untuk kita buka akaun sesebuah bank, tak kiralah atas nama individu ataupun syarikat, perlu untuk kita mempunyai butiran yang sahih, yang rasmi dan sebagainya. Jadi, bagaimana seseorang individu boleh memiliki 2-3 akaun untuk menipu? Akaun ini telah diblok, ada lagi akaun lain. Bagaimana usaha cyber security dalam isu ini? Okey, macam saya sebut, bila sebut ada banyak akaun, ini yang kata mule account tadi ni, akaun kedai. Dia sebenarnya katalah Arif. Arif kalau nak letak akaun sendiri, orang kan akhirnya cari Arif. Betul. Sebab itu dia pandai. Penipu ni pandai. Jadi dia tahu walaupun akaun letak nama, nanti dia tahu dia lah penipu. Jadi dia akan kena. Jadi apa yang berlaku, dia akan cari orang yang sanggup jadi yang kita panggil keldai tadi ni. Kambing hitam. Buka keldai, dia panggil akaun kedai. Tak tahu kenapa dia guna nama keldai ni, saya pun tak tahu. Tapi secara umumnya, katalah si A ni ada akaun. Dia ni mungkin tak ada kerja pun. Tapi dia boleh buka, sesiapa boleh buka akaun. Maka dia bagi tawaran kepada si A ni. Dia kata beginilah, saya ada buat bisnes. Okey. Saya akan sentiasa ada duit masuk. Jadi duit masuk tu bila you dapat ni, you kempas pada akaun ni pula. Tapi sebagai commission you dapatlah setiap transaction yang dia buat, saya bagi you katalah RM100 contohnya. Commission. So kalau contohnya kita macam yang kena tipu kan, dia masukkan akaun RM1,000. You dapat 100, banyak lah tu kan? Banyak. Tapi kalau orang yang masuk yang sekarang RM10,000. 1,000. So, itu kalau 10%, itu bergantung pada dia lah. Tapi apa berlaku? Tak buat apa, you ada akaun saja. Dan tiba-tiba you dapat commission. Jadi you benarkan orang guna akaun you. Okey, faham. Faham tak? Faham. Sekarang ni, you don't do anything. Anda tak perlu buat apa-apa. Arif tak perlu buat apa. Sekarang ni katalah akaun Arif digunakan sebagai akaun keldai. Sekarang datang ada peniaga yang tadi penipu, saya akan ada masuk transaksi RM30,000 tiap kali setiap bulan berapa puluh ribu, ratusan ribu. Setiap tu anda akan dapat setiap transaksi certain amount commission. Tanpa buat apa, guna akaun saja transit. Itulah yang menyebabkan ramai yang jadi yang ada akaun kedai ni tanpa buat apa-apa, hanya buka akaun saja. Maksudnya rekod ataupun data untuk buka akaun tu rasmi betul. Cumanya tempat tu digunakan untuk orang lain. Jadi bila tanya pula dengan tu, dia kata saya buat bisnes. Itu alasannya. Nampak? Saya buat bisnes. Sekarang ni saya ada bisnes dengan Arif bisnes dengan saya. Katalah akaun Arif yang keldai. Bisnes dengan saya. Saya buat satu business deal di mana saya dapat commission. Saya tak jual beli itu urusan saya. Jadi bila kata orang yang ada akaun keldai, dia kata it's just a business. I'm doing a favor to a businessman. Kenapa pula saya salah? Sebab itulah sekarang ni kerajaan dan PDRL akan mengambil tindakan kepada sesiapa yang jadi pemilik akaun, dia panggil akaun keldai tadi. Dan di pihak polis memang dia kena pastilah akaun-akaun keldai yang mana jika ada tu dia warn lah bila dia tahu ini adalah akaun keldai. So dia akan remind supaya jika ada transaksi untuk dimasukkan ke akaun, jangan masuk. Dan sebagainya. Jadi inilah antara orang kata usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak polis dan sebagainya lah. Kami di Cyber Security Malaysia melihat ini adalah isu yang memang dah selalu berlaku. Sebab itu antara program kami di Cyber Security Malaysia, selain daripada menerima dan memberi bantuan teknikal bila orang melaporkan diri, kami juga memberikan program-program kesedaran. Dalam satu program, contohnya program Cyber Safe, Cyber Security Awareness for Everyone, untuk menjelaskan tentang modus-modus operandi ini, menjelaskan tentang aspek-aspek yang saya jelaskan tadi, supaya orang faham bahawa kejadian ini berlaku dan dia boleh berlaku pada kita juga. Betul. Okey, Datuk, kejadian ini boleh berlaku dan boleh berlaku pada kita juga bila-bila masa di mana saja. Mungkin Datuk pengalaman banyak tahun dah dari cyber security, dan cyber security sendiri 25 tahun ini penubuhannya. Mungkin Datuk boleh cerita sedikit antara banyak-banyaklah modus operandi ataupun taktik yang digunakan, yang paling licik, yang paling tak terjangka, Datuk, apa yang mereka buat? Okey,
bila sebut tentang penipuan ni, dia adalah satu aktiviti yang menyentuh tentang kelemahan manusia. Apa yang saya sebut tadi lah, social engineering, kejuruteraan sosial. Itu yang menyebabkan insiden berkaitan penipuan ini tinggi. Dia boleh bagus dalam pelbagai bentuk tadi lah, tak kira lah ya, parcel scam, love scam, job scam, Macau scam dan sebagainya tu. Dia berlaku kerana manusia sendiri, satu dia ada ialah perasaan tadi, sama ada tamak ke, sunyi ke, dia ada kelemahan di situ. Yang kemudian dia pula tak tahu, dia tidak mempunyai ilmu asas kesedaran dia. Maksudnya tidak memahami modus-modus operandi penyenayah-penyenayah tadi ni, ataupun penipu-penipu tadi ni, menyebabkan akhirnya dia fall into it lah. Dia jadi mangsa lah, terjerumus lah ke dalam itu. Itu berkaitan tentang penipuan. Jadi penipuan memang macam tu. Tapi selain itu, saya kata tadi, di Cybersecurity Malaysia kita bukan hanya handle isu-isu penipuan sajalah. Kita ada isu pengundaman, isu serangan kod-kod hasad, isu content related ni, ataupun isu berkaitan kandungan ni, macam contoh untuk isu porno dan sebagainya. Kita itu adalah isu yang memang ada berlaku. Tetapi insiden yang paling tinggi still berkaitan tentang penipuan. Ya, dan dia banyak berpunca pada kelemahan diri kita sendiri manusia. Sebab itu saya sarankan kita sebagai pengguna internet kena lengkapkan diri kita dengan asas atau ilmu asas tentang keselamatan cyber. Supaya kita tidak terjerumus. Sebab apa? Sebab kita kena tahu ini modus operandi yang diulang-ulang. Sebab kita tak tahu. Betul. Kita tak ada. Dan setengah tu bila dah berlaku dia segan nak lapor. Betul. Alasan kenapa tu, Datuk? Contohnya lah, katalah Arif ya, mangsa love scam. Pasal sekarang ni dalam contohnya ada sebenarnya adalah seorang perempuan dalam media sosial tu, FB ke apa ke, cantik gambar perempuan tu nak berkenalan dengan Arif. Lama-lama dia dah hubung-hubung social engineering, dah berkenan, Arif dah berkenan kat dia. Akhirnya tergadailah duit seperti yang saya sebut tadi. Dia dah curi, takkan nak cerita kat orang saya kena ni kan. Lepas tu tambah-tambah malulah isteri pula tahu, nanti family tahu macam mana kan. Jadi ada yang melapor, ada tak lapor. Jadi apa yang kami terima ni apa yang lapor. Tapi saya yakin di luar tu yang tak lapor tu lagi ramai. Walaupun saya sebut tadi insiden penipuan tu adalah yang tertinggi yang kami terima, tetapi saya tak nafikan di luar tu sebenarnya ada lagi banyak yang belum dilaporkan. Betul. Atas sebab antaranya macam tadilah. Kan, isu tiba-tiba kena dengar kata love scam tadi, job scam lah, macam-macam scam tadi. Jadi ini cabaran. Sebab itu kita kena banyakkan dan war-warkan tentang isu-isu ini sebagai program kesedaran, menjelaskan supaya kita faham bila kita menggunakan teknologi digital ini, teknologi internet ni, dia bagus. Tapi pada masa sama dia ada juga keburukannya. Sebab teknologi ni, apa jua teknologi, dia ada serampang dua mata. Contohnya katalah pisau. Pisau adalah satu teknologi untuk memotong buah-buah, sayur-sayuran. Tapi teknologi pisau ni juga boleh membunuh dan mencederakan orang. Betul. Jadi apa yang saya maksudkan di sini, apa jua teknologi, walaupun ada baiknya, dia akan ada buruknya juga. Maka begitulah juga teknologi internet. Walaupun kita tak nafikan ada kebaikan yang memudahkan komunikasi dan sebagainya, tetapi pada masa sama kita kena waspada dengan dia punya keburukan. Ini antara keburukan teknologi internet yang kita kena bersedia dan faham mengenainya. Ambil tahulah. Ambil tahu. Walaupun internet ni membantu kita, kadang-kadang internet ni juga boleh untuk menjatuhkan kita, Datuk. Baik, Datuk tadi ada kongsikan banyak kes-kes yang dilaporkan, malah lebih banyak lagi yang tak dilaporkan. Sama juga dengan penjenayah yang melakukan jenayah ni. Ada yang tertangkap, malah lebih banyak lagi yang terlepas. Jadi yang terlepas ni, Datuk, kita nak tahu jugalah, adakah mereka ni tak cukup bukti untuk kita tangkap ke, ataupun mereka licik melepaskan diri mereka ke, ataupun bagaimana, Datuk? Sebab bermaharaja lela ni daripada dulu sampai sekarang pun masih lagi isu sama. Okey. Bila kita sebut tentang nak tangkap ataupun mendakwa penjenayah-penjenayah cyber, dia berbeza dengan penjenayah-penjenayah fizikal. Ya. Penjenayah fizikal, alam fizikal senang. Penjenayah yang kata cyber ni dia susah dilicik. Sebab dia bergantung pada ciri-ciri internet itu sendiri. Apa yang saya maksudkan ciri internet? Ciri-ciri internet, salah satu ciri-ciri internet ialah dia bersifat anonymous, tanpa nama. Okey?
contohnya Arif create satu account Facebook, lepas tu gambar, bukan gambar Arif, gambar orang lain. Tapi Arif yang menggunakannya, Betul. Jadi orang ingat, itu yang kata tadi, orang ingat itu adalah yang perempuan tu sebenarnya lelaki. Dan vice versa. Jadi kalau macam contohnya, kalau alam fizikal, kita tahu penjenayah tu siapa? Exactly dia. Dia yang buat, dia yang kita dakwa. Tapi yang ini, siapa tahu di belakang tu? Itu satu cabaran. Kedua, dia laju. Internet ni laju. Apa maksud dengan laju? Kalau kejadian fizikal berlaku, kita tahu berlaku, kita nampak ada bukti-bukti itu boleh ditinggalkan. Kalau pecah rumah ke apa kan. Sekarang ni orang pecah masuk dalam kita punya account. Kan? Ataupun orang create sesuatu account untuk menipu macam e-commerce. Lepas dia dapat duit, dia boleh delete account dia. Hilang Mana macam bukti? tu. Jadi kalau nak dakwa kena ada bukti. Betul. Jadi itu ada juga satu cabaran di dalam jenayah cyber. Satu lagi. Okey. Jenayah cyber ni dia bukan bersifat localized. Sebab kalau jenayah fizikal kita lihat dia boleh berlaku di tempat itu. Kalau kecurian pun di situ. Pencuri datang bank. Kan? Pencuri datang bank, dia rompak macam kita pergi kat kaunter. Kan? Kalau kita dengar movie-movie dulu orang pakai mask pergi kan. Sekarang ni sama ada Arif duduk sebelah bank, ada internet cukup, ataupun Arif duduk luar negara, still Arif boleh curi duit Di Malaysia. di Malaysia walaupun Arif di UK. It's a borderless, tanpa sempadan. So bayangkanlah cabaran untuk membuat pendakwaan pendakwaan ini apa tu di borderless world, alam yang tanpa sempadan, alam yang sangat pantas, alam yang tanpa nama. Kemudian kita nak bawa ke mahkamah untuk bawa kes-kes sebagai pembuktian. Mana buktinya? Kemudian bila kita ekstrak mahkamah bukti, kan? Bukan sebarangan kita boleh ambil bukti. Bagaimana kalau macam alam fizikal? Ada kaedah dan model seperti itu untuk pastikan. Sebab nanti orang akan isu ke, betul ke kamu tak ubah edit bukti-bukti yang ada dalam sistem laptop tu? Sebab benda tu lock dia, kita boleh delete je. Betul. Kita boleh edit. Sekarang ni semua gambar orang boleh olah. Yang mana yang original, mana yang telah diolah. Ada kaedah dia, skim dia. Di sini aspek digital forensik. Ada model, ada cara dia untuk preserve evidence preservation, data collection dan macam-macam lagi. Digital evidence. So ini antara cabaran-cabaran yang menyebabkan susah sikit. Sebab itu dia perlukan agensi teknikal. Dan antara peranan kami di Cyber Security Malaysia sebagai agensi pakar teknikal kasus cyber memberi bantuan khususnya kepada pihak berkuasa. Kami ni agensi teknikal di belakang. Jadi kepakaran yang khusus bidang ni perlu ada. Kalau dalam konteks katalah hospital, kami ni macam IJN untuk alam cyber. Pusat pakar. Kalau jantung dari special, kami pakar di bidang ni membantu memberi bantuan teknikal kepada pihak penguatkuasa dalam buat penyiasatan. Dalam apa juga kes untuk pembuktian. Dan kami punya expert, pakar kami diiktiraf di bawah undang-undang, di bawah kanun kriminal Criminal Procedure Code 399 sebagai expert witness di dalam mahkamah. Dan makmal kami diiktiraf oleh badan antarabangsa, dipanggil ANAP, American National Accreditation Body, yang pertama di Asia Pacific, yang merupakan satu badan yang juga mengiktiraf FBI punya makmal. Okey. Jadi kalau ini saja pun satu cerita. Jadi saya ceritakan menunjukkan dari situ kita banyak membantu kes pihak berkuasa. Jadi kes-kes tu tak semestinya kami sebenarnya tak ada kes. Kes kami ialah membantu pihak berkuasa. Jadi kes tu kes polis, kes SPRM, kes KPDN, HEP, kes bank negara dan sebagainya, kes SPRM, mereka punya kes, tapi kami memberikan bantuan teknikal sebab nak menangani isu-isu internet tadi tu yang memerlukan expertise, kepakaran teknikal yang mungkin ada, mungkin tak ada. Jadi ini antara peranan kami di Cyber Security Malaysia dalam membantu pihak berkuasa, termasuklah membantu siasatan. Sebab dalam kes penipuan ni adalah di bawah kes polis, di bawah bawah akta yang berkaitan dengan perundangan di bawah kuasa polis. Jadi polis ada tim dia, digital forensik dia. Jadi dia boleh siasat mana-mana kes yang dia boleh siasat. Tapi jika perlu bantuan yang lebih lebih levelnya lebih tinggi,
level kedua, ketiga, keempat dan sebagainya, maka dia boleh engage mereka ataupun portfolio areas dan bidang yang tidak ada di situ pada polis, maka kami akan datang memberikan bantuan teknikal pada mereka. Jelas, walaupun berada di barisan belakang, tapi satu badan ataupun agensi yang expert, yang pakar dalam membantu agensi-agensi lain di bahagian hadapan. Dan jelas sekali, saya pun baru faham Datuk berkenaan dengan proses pendakwaan, sebab bila kita dengar kes yang berlambak, skamer semakin bermerajalela, timbul juga persoalan cyber security tak buat kerja ke, tak tangkap ke, tak dakwa ke pesalah-pesalah. Tapi jelas Datuk dah cerita tadi, bukan senang, bukan mudah untuk kita bawa seseorang itu untuk kita buktikan sebagai pesalah. Apa-apa pun kita yang kena jadi pengguna yang bijak, Datuk. Baik, sebenarnya kita dah sampai ke soalan-soalan yang terakhir sebenarnya, dan mungkin yang terakhir sekali daripada Datuk untuk penggulungan ataupun kesimpulan kepada tajuk kita, scammers dalam talian hari ini ataupun scammers online yang semakin berleluasa, Datuk. Okey, saya berpandangan bahawa setiap pengguna internet perlu melengkapkan diri mereka dengan asas ilmu kesedaran keselamatan cyber. Kenapa? Supaya mereka tidak terjebak dan menjadi mangsa kepada ancaman dan jenayah cyber, khususnya berkaitan tertentu dalam konteks hari ini penipuan. Sebab benda ni bukan benda yang baru, ya, tetapi ada satu yang telah berulang kali berlaku. Betul. Cuma kita tak pelajari darinya. Dan sebab itu kita jadi mangsa. Ya. Jadi kita sarankan, dan kami di Cyber Security Malaysia ada program Cyber Safe, Cyber Security Awareness for Everyone, yang mana jika perlu perlu pendedahan, perlu tips-tips, kita ada portal juga www.cybersafe.my, yang mana dalam tu ada banyak poster-poster, infografik, bahan kempen, tips-tips dan sebagainya, macam mana kita nak be safe, untuk selamat di dalam alam maya. Itu satu. Tapi katalah kita dah berusaha juga, berlaku juga insiden kena godam ke, kena tipu ke apa, maka laporkanlah insiden tersebut kepada kami ataupun pada pihak-pihak yang berkaitan seperti polis ataupun SKMM, dan kami pun boleh, di kami yang saya kata tadi, laporkan ke cyber 999@cybersecurity.my ataupun call 1300 882 999 ataupun boleh download mobile app Cyber 99 free dan di situ ada banyak channel atau saluran untuk kita laporkan apa juga insiden yang berlaku di situ, dan kami akan cuba membantu, memberikan bantuan, advice, nasihat dan bantuan teknikal dan sebagainya untuk memudahkan pihak pelapor, dan pada masa yang sama jika ianya dianggap kes yang ada kaitan tentang gunaan salah pada undang-undang dan sebagainya, kami akan escalate, angkatkan kepada pihak berkuasa yang di bawah bidang kuasa mereka untuk ambil tindakan yang sewajarnya. Jelas sekali, ada risiko, ada potensi ditipu, dan kalau dah ditipu sekalipun, jalankan tanggungjawab anda, buat laporan, buat aduan kepada yang pakar di sebelah saya ini yang mewakili Cyber Security Malaysia. Baik, terima kasih Datuk Dr. Amiruddin Abdul Wahab selaku CEO ataupun Ketua Pegawai Eksekutif Cyber Security Malaysia, berbincang dalam sebenarnya, tapi banyak lagi sebenarnya kita nak tahu berkenaan dengan scammers dalam talian ni yang semakin bermaharajalela. Bagaimana kita nak putuskan, nak hapuskan mereka ni daripada terus bermaharajalela? Jadilah pengguna yang bijak, jadilah pengguna internet yang sentiasa bersedia dengan ilmu-ilmu untuk memastikan jaringan ataupun internet kita dilengkapi dengan keselamatan cyber. Setakat itu sahaja daripada kami MMTV untuk hari ini. Datuk, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.